Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung perbincangan bab 4. Okey, kali ini dengan tajuk 4.3 iaitu perkembangan awal zygot dalam manusia. Okey, hasil pembelajaran yang akan kita capai ialah yang pertama, dapat menghuraikan proses persenyawaan. Yang kedua, dapat menghuraikan secara ringkas proses perkembangan awal pembentukan zygot. Yang ketiga, menamakan dua peringkat utama dalam perkembangan zygot sebagai persediaan untuk penempelan. Yang keempat, dapat menghuraikan proses pembentukan kembar. Yang kelima, membandingkan kembar seiras dan kembar tak seiras. Yang keenam, dapat menyatakan fungsi plasenta dalam perkembangan fetus. Yang ketujuh, dapat menerangkan kelebihan fetus mempunyai sistem peredaran darah yang terpisah dari sistem peredaran darah ibu. Okey, kita mulakan dengan hasil pembelajaran yang pertama iaitu menghuraikan proses persenyawaan. Okey, definisi persenyawaan adalah penyatuan nukleus sperma dan ovum lalu membentuk zygot yang diploid di dalam tiub fallopian. Okey, so nukleus tadi dia bersifat haploid, okey, nukleus sperma dan juga ovum yang bersifat haploid apabila ia bersenyawa, ia bersatu, ia akan membentuk zygot yang diploid dan proses persenyawaan itu berlaku di tiub fallopian. Hanya satu sperma sahaja yang akan berjaya menembusi dinding ovum dari berjuta-juta sperma yang mengelilingi ovum. Dan sebaik sahaja satu sperma berjaya menembusi ovum, perubahan berlaku pada membran ovum di mana ia akan menghalang kemasukan sperma yang lain. Okey, katakan kita ada ovum kat sini. Okey, dan apabila bahagian kepala sperma, okey, nukleus yang ada di bahagian kepala ini berjaya kepala sperma ini berjaya menembusi ovum. Okey, jadi ovum akan membentuk satu membran yang sangat kuat. Okey, dan membran itu tidak boleh ditembusi oleh sperma-sperma yang lain. So, itulah perubahan yang berlaku pada ovum. Jadi, ia membentuk membran yang menghalang kemasukan sperma yang lain. Okey, Raja menunjukkan persenyawaan yang berlaku apabila satu sperma berjaya menembusi ovum. Okey, macam yang saya tunjuk tadi. Okey, di sini adalah nukleus ovum. Okey, dalam keadaan metafasa 2. Okey, kalau kita tengok dia dalam keadaan metafasa 2 dan apabila salah satu sperma berjaya menembusi ovum tersebut dan memasukkan nukleusnya. Okey, masa ini kita panggil dia usid, masih lagi usid sekunder. Okey, yang ini adalah usid sekunder dan apabila nukleus daripada sperma ini berjaya dimasukkan ke dalam ovum ataupun ke dalam usid sekunder. So, apabila ada dua nukleus, satu nukleus ovum dan nukleus sperma, pada waktu ini kita panggil usid sekunder ini sebagai ovum. Dan peringkat ovumnya adalah paling cepatlah. Okey, kemudian kedua-dua nukleus ini akan bergabung dan ia akan membentuk zygot yang diploid. Okey, jadi stage ataupun peringkat ovum itu hanyalah satu peringkat yang sangat pendek di mana dua nukleus yang haploid berada dalam satu set. Okey, dan soalan 20 meminta kita menyatakan fungsi akrosom pada sperma.
Okey, so akrosom ini berada di bahagian hadapan ataupun di bahagian kepala, okey, kepala sperma, di mana ia mengandungi, dia adalah satu kantung yang mengandungi enzim, dan enzim ini akan melarutkan membran sel ovum bagi membenarkan sperma menembusi ovum. Okey, so itulah peranan akrosom pada sperma. Yang kedua, apakah fungsi bagi sitoplasma pada ovum? Okey, jadi sitoplasma pada ovum fungsinya adalah untuk membekalkan nutrien semasa persenyawaan dan juga pembahagian zygote. Okey, jadi itulah dua peranan ataupun dua struktur yang mempunyai peranan yang berbeza. Okey, kita lihat pula perkembangan zygote. Okey, selepas persenyawaan, zygote akan berkembang mengikut peringkat. Okey, peringkat yang pertama iaitu 2 hari selepas persenyawaan, zygote akan membahagi secara mitosis. Okey, kita lihat dekat sini, yang ini stage yang mana zygote tadi, dia punya secondary oocyte telah dilepaskan ke dalam tiub fallopian melalui proses ovulasi, kemudian telah disenyawakan oleh sperma menjadi zygote, dan kemudian zygote tadi dalam 2 hari akan membahagi menjadi 2 sel. Kemudian ia membahagi lagi secara mitosis menjadi 4 sel, dan kemudiannya menjadi 8 sel dahulu. Selepas 8 sel dia menjadi 16 sel, 32 sel, dan pada peringkat sel-sel ini kita panggil stage itu sebagai stage sigara. Pada peringkat sigara, iaitu pembentukan sel-sel baharu sehingga 32 sel. Lepas proses ni, tadi daripada sampai ke 32, yang ni kita panggil stage sigara, 2, 4, 8, 16, 32. Kemudian daripada itu ia terus membahagi lagi menjadi secara mitosis membentuk satu kelompok sel yang dinamakan sebagai morula. So ini stage yang keempat ataupun stage yang keempat lah, stage morula, iaitu satu berbola sel, di mana ia terdiri daripada banyak ataupun sekelompok sel yang banyak. So nanti lepas morula dia akan membentuk pula stage yang berikutnya. Semasa pembahagian sel zygote, embrio nanti akan berkembang di sepanjang tiub fallopian, dan dalam tiub fallopian sebenarnya ada silia-silia. Dan dia bukan kosong macam ni, dia penuh dengan silia, dan silia inilah yang akan menolak morula blastosis ini ke dalam uterus, ke dalam rahim untuk proses penempelan. Oleh itu silia dan otot licin pada tiub fallopian akan membantu pergerakan embrio. Itu adalah peringkat 2 hari. Selepas itu 4 hingga 5 hari selepas proses persenyawaan, morula tadi akan terus sampai ke uterus, dan ia akan berbentuk sfera berongga yang dipanggil blastocista. So dalam rajah ni kita boleh lihat, ia adalah satu bola, satu berbola ataupun sfera, yang tadi mula-mula morula tu dia penuh dengan sel, kemudian sel tadi akan kelompok tadi akan berkumpul di satu bahagian, dan membentuk satu rongga yang kosong di sini.
Okey, ada satu rongga di tengah-tengah ini. Okey, dilapisi oleh ni satu sel. Okey, dinding setebal satu sel. Okey, sel-sel lain tadi berkumpul di satu tempat dan apabila ia berada dalam keadaan sfera begini yang ada rongga ini, kita panggil dia sebagai blastocista, iaitu selepas 4 hingga 5 hari. Dan struktur blastocista ini terdiri daripada rongga, okey, yang akan dipenuhi oleh cecair nanti. Okey, ni rongga yang akan dipenuhi oleh cecair. Okay, kita panggil dia sebagai rongga blastocista dan kita ada satu dinding ataupun permukaan yang nipis setebal satu sel, yang ini kita panggil bahagian trofoblast. Okay, bahasa Melayu kita ada trofoblast. Okay. Dan di bahagian dalamnya, okay, yang ini dekat bahagian embryoblast ni, di sinilah terletaknya sel-sel yang banyak. Okay. Dan daripada sel-sel yang banyak inilah, daripada embryoblast inilah yang akan membentuk fetus di dalam rongga. Okay, di bahagian rongga blastocista. Dan trofoblast ini pula yang akan membentuk unjuran-unjuran yang akhirnya akan membentuk plasenta. So, unjuran-unjuran trofoblast inilah yang akan menempel pada dinding uterus, iaitu endometrium, dan akhirnya akan menjadi plasenta. Okey, pada hari 6 hingga 10 selepas persenyawaan, blastocista akan tiba di uterus, okey, setelah dibantu oleh pergerakan silia dan juga otot tiub fallopian tadi. Apabila dia sampai di uterus, okey, blastocista akan menembusi masuk ke dalam endometrium. Okey, tadi macam kita bincang bahagian lapisan yang luar ni, okey, yang sini adalah trofoblast. Okey, bahagian yang dekat dengan sel yang banyak ini nanti akan menempel di dinding endometrium, di dinding uterus, dan dia akan membentuk unjuran-unjuran, okey, yang dipanggil sebagai villus trofoblast. Okey, so proses ni tadi, bila ia menembusi masuk ke endometrium, blastocista tadi akan membentuk unjuran-unjuran seperti jari. Okey, dia akan membentuk unjuran-unjuran seperti jari yang kita panggil villus trofoblast pada permukaannya, dan villus itu tertanggam, maknanya terbenam di dalam endometrium ibu. Okey, dan membentuk satu hubungan rapat dengan tisu embryo dengan dinding endometrium. Okey, so dia akan tertanggam, terbenam di dalam dinding endometrium, dan proses ini kita panggil penempelan embryo di dinding uterus. Okey, selepas 2 hingga 8 minggu, blastocista tadi akan berkembang menjadi embrio dan menyerap khasiat terus daripada tisu endometrium, iaitu dari bahagian plasenta. Okey, 9 minggu hingga kelahiran embrio akan dikenali sebagai fetus dan akan mendapat nutrien melalui plasenta. Okey, berbalik pada rajah tadi, selepas ia menempel yang bahagian villus, yang ni villus trofoblast, okey, villus trofoblast, dialah yang akan membentuk
plasenta. Jadi dia ada hubungan yang rapat dengan dinding endometrium. So jadi dia akan menerima nutrien daripada dinding kapilari darah ibu dan akan ada berlakunya pertukaran bahan di situ. Okey, nampak ni sel-sel bahagian dalam ni rongga, bahagian rongga, yang ni bahagian sel. So sel inilah nanti kemudiannya akan berkembang, okey, membentuk embrio kepala, okey, bahagian kaki, okey, dan ada sel-selnya pula nanti akan, okey, bersambung dengan plasenta tadi, okey, melalui tali pusat. So sel ni akan membeza sehingga dia membentuk fetus, okey, membentuk fetus. Kemudian daripada itu juga ada sebahagian sel dia akan membentuk tali pusat. Okey, so sel-sel bahagian dalam ini akan membezalah sepanjang proses kehamilan. Okey, jadi nanti apabila fetus telah terbentuk, tali pusat telah terbentuk, ruang bahagian rongga blastosis ini penuh dengan cecair yang kita panggil cecair amnion, ataupun dengan kata lain kita panggil dia sebagai air ketuban. Okey, so cecair amnion ini akan melindungi fetus tadi. Okey, kita akan ada cecair amnion. Okey, so itulah bagaimana fetus akan berkembang. Okey, daripada inner cell mass tu, sel di bahagian dalam yang banyak tadi, okey, dan membentuk tali pusat bersambung dengan villus trophoblastis yang akan menjadi placenta. Okey. So kalau dalam rajah ini kita dah lihat dalam rajah yang ini kita lihat ini adalah berasal daripada unjuran-unjuran ataupun daripada villus, okey, villus trophoblast, okey, yang terbenam di dinding endometrium. Nampak dia telah membentuk plasenta. Kemudian sel-sel bahagian dalam di sini telah membentuk tali pusat dan ada sel yang telah membentuk fetus, dan kita ada rongga, okey, yang dipenuhi oleh cecair amnion, okey, rongga amnion dipenuhi oleh cecair amnion, dan kita ada lapisan luar ini yang kita panggil kantung, okey, ataupun amniotic membrane. Okey, jadi inilah kedudukan fetus di dalam uterus, okey, semasa proses ataupun perkembangannya sepanjang 9 minggu, iaitu lebih kurang 9 minggu sehingga ia lahir, iaitu selama 40 minggu. Okey, so ini adalah stage perkembangan dia daripada zygote, kemudian dia membentuk fetus, fetus berkembang sehingga menjadi cukup matang untuk proses kelahiran. Okey, rajah menunjukkan perkembangan, okey, daripada mula dekat bahagian tube fallopian. Kalau kita tengok stage yang pertama di sini, okey, kita ada usit sekunder yang belum disenyawakan, baru sahaja dilepaskan semasa proses ovulasi ke dalam tube fallopian. Okey, kemudian stage yang kedua di sini, di mana proses persenyawaan berlaku, usit sekunder, okey, telah ditembusi oleh sperma, satu sperma berjaya menembusi, dan nukleus sperma telah berada di dalam ovum ataupun dalam usit sekunder, dan pada waktu ini kita panggil stage ini bukan lagi usit sekunder, tapi kita telah panggil dia sebagai ovum. Okey, kemudian dia mengalami stage yang ketiga, iaitu selepas
itu dua nukleus ini bergabung membentuk zygote. Zygote tadi membahagi menjadi dua. Okey, kita ada stage yang ni, stage yang ketiga iaitu stage ataupun peringkat 2 sel, kemudian peringkat 4 sel, peringkat 8 sel, okey 32, okey 16 hingga 32 dan kemudiannya dia berada di bahagian hujung pangkal tiub fallopian di dalam keadaan morula, okey, di mana ia terdiri daripada 16 sel, okey, ataupun sekelompok sel yang banyak. Kemudian dalam keadaan berongga di bahagian rongga sini, okey, yang ada rongga, sfera yang berongga ini ataupun dalam keadaan blastosis, ia telah ditolak masuk ke dalam uterus oleh pergerakan silia dan juga pengejutan otot. Okey, kemudian pada peringkat yang ketujuh, embrio tadi dilepaskan daripada kantung dia dan kemudian dia akan mengalami kesilapan implanted ataupun penempelan di dinding endometrium di mana vilus-vilus trophoblast tertanggam ataupun terbenam di dalam dinding uterus yang mana nantinya akan membentuk plasenta. Okay, so ini adalah keadaan ataupun bentuk blastosis dengan ada sel di bahagian dalam yang banyak, ada rongga, okay, dan ada lapisan sel trophoblast, okay, yang akan melindungi fetus. Okey, itulah perkembangan zygote dari hari kedua selepas persenyawaan sehingga penempelan dan kemudian fetus tadi akan berkembang, okay, menjadi berkembang di dalam uterus, okay, dan mendapat nutrien melalui plasenta. Okey, so itulah peringkat yang pertama iaitu perkembangan fetus. Okey, sekarang kita bincangkan pembentukan anak kembar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan anak kembar? Okey, anak kembar merujuk kepada dua atau lebih bayi yang dilahirkan pada satu kehamilan. Okey, maknanya dalam satu peringkat kehamilan yang lahir bukan seorang bayi tapi dua atau lebih bayi dilahirkan pada satu waktu yang sama. Okey, dan terdapat dua jenis kembar iaitu kembar seiras dan kembar tidak seiras. Okey, kalau kita lihat pembentukan kembar seiras, okey, dibandingkan dengan pembentukan kembar tidak seiras. Okey, untuk kembar seiras, pembentukannya berlaku disebabkan oleh persenyawaan ovum, satu ovum oleh satu sperma. Okey, satu ovum, okey, disenyawakan oleh satu sperma. Okay, di mana kemudian semasa peringkat morula, okay, morula sepatutnya dia berkembang secara satu kelompok besar, tapi somehow morula tadi akan berkembang membentuk dua fetus yang serupa dan dua fetus ini mempunyai plasenta yang satu sahaja plasenta. So maksudnya dekat sini fetus, dua fetus ini akan berkongsi plasenta, okay, sebab morula dia terpisah menjadi dua dan plasenta dia tadi adalah satu sahaja, okay, dan setiap fetus mempunyai tali pusat sendiri. Okey, jadi dua fetus, dua tali pusat tapi ia mempunyai satu plasenta yang dikongsi bersama. Okey, plasenta ni adalah uri lah. Okey, jadi dia berkongsi nutrien dan sama berkongsi ataupun menyingkirkan bahan kumuh melalui plasenta yang sama.
Berbeza dengan anak kembar tidak seiras. Okay, pembentukan kembar tidak seiras adalah disebabkan oleh persenyawaan dua ovum oleh dua sperma secara berasingan. Okey, ibu tadi mengeluarkan dua ovum, 1, 2, dan apabila beribu-ribu sperma memasuki tiub fallopian, akan ada dua sperma yang berbeza mensenyawakan ovum secara berasingan. Jadi ovum yang pertama tadi akan membentuk morula pertama dan ovum yang kedua ataupun persenyawaan yang kedua membentuk morula yang kedua. Dan morula-morula tadi akan menempel di dua tempat ataupun di dua bahagian yang berbeza di endometrium. So bila dia menempel di sini, dia membentuk plasenta satu. Okey, dan yang kedua, morula yang kedua menempel di bahagian ini membentuk another placenta. Jadi setiap fetus tadi mempunyai placenta masing-masing dan disambungkan dengan tali pusat masing-masing. Jadi perbezaan antara bayi kembar seiras dengan kembar tak seiras ialah bilangan plasentanya. Okay, bayi ataupun kembar seiras plasentanya 1 dikongsi bersama, manakala bagi kembar tidak seiras plasentanya adalah berasingan, okay, sendiri-sendiri, jadi dia tidak berkongsi plasenta. Okay, kita tengok persamaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Yang pertama, kedua-dua embrio yang terbentuk adalah hasil dari persenyawaan antara ovum dan sperma. Yang kedua, kedua-duanya melibatkan proses mitosis dalam perkembangan embrio. Ketiga, kedua-duanya akan berkembang di dalam uterus. Yang keempat, kedua-duanya akan mempunyai tali pusat masing-masing. Okey, yang kelima, kedua-dua darahnya terpisah dari darah ibu. Dan yang keenam, kedua-dua fetus memerlukan plasenta untuk perkembangan, untuk membekalkan nutrien bagi proses perkembangan fetus di dalam uterus. Okey, so kita ada 6 persamaan antara dua kembar. Okey, kita lihat pula perbezaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, so untuk kembar seiras, persenyawaan dia adalah berlaku antara satu ovum dan satu sperma menghasilkan satu zygote. Okay, manakala untuk kembar tak seiras, dua ovum disenyawakan oleh dua sperma membentuk dua zygote yang berasingan. Okey, yang kedua, okey, untuk kembar seiras, okey, satu zygote tadi ataupun satu embrio tadi membahagi menjadi dua. So, kita akan dapat dua embrio yang berasingan. Manakala untuk kembar tidak seiras, tiada pembahagian embrio berlaku. Okey, dua zygote yang berasingan tadi akan berkembang secara berasingan membentuk dua embrio yang berasingan. Okay. Yang ketiga, dari segi kandungan genetik, kedua-dua kembar seiras mempunyai kandungan genetik yang sama. Okay. Manakala bagi kembar tidak seiras, kedua-dua kembar mungkin mempunyai genetik yang sama, tapi ia juga mungkin mempunyai kandungan genetik yang tidak sama. Okey, sebab apa kandungan genetik dia tidak sama? Sebab sperma yang membawa genetik tadi adalah dua sperma yang berbeza. Okey, yang keempat, okey, bilangan plasenta bagi kembar seiras adalah satu sahaja yang mana ia perlu berkongsi. Okay, tapi mempunyai tali pusat yang berbeza. Masing-masing ada tali pusat masing-masing tapi kena berkongsi satu plasenta. Berbanding dengan kembar tidak seiras yang mempunyai plasenta dan tali pusat masing-masing. So, kembar tidak seiras tidak berkongsi plasenta.
Yang kelima, okey, kembar seiras mempunyai jantina yang sama. Mesti jantina yang sama sebab sperma hanya bawa satu jenis jantina, sama ada lelaki atau perempuan. So awal pembentukan zygote tersebut akan membawa genetik perempuan atau genetik lelaki. Okey. Jadi apabila dia membeza ataupun membahagi menjadi dua, embrio dia tadi akan membawa kandungan genetik yang sama, jadi jantinanya sama. Berbeza dengan kembar tidak seiras memandangkan ia disenyawakan, dua ovum disenyawakan oleh dua sperma membentuk dua zygote yang berasingan. Jadi kedua-dua kembar tadi kemungkinannya mempunyai jantina yang sama atau ia boleh berbeza. Okey, boleh jadi jantina dia perempuan-perempuan, lelaki-lelaki atau lelaki dan perempuan. Okey, yang keenam, dari segi ciri fizikal, apabila ia mempunyai kandungan genetik yang sama, maka ciri fizikal kedua-duanya adalah sama. Manakala bagi kembar tidak seiras, ciri fizikalnya tidak sama. Okey, so itulah perbezaan antara kembar seiras dan kembar tidak seiras. Okey, gambar menunjukkan kembar seiras 3 orang. Okey, kita ada triplet, bukan duplet Kita ada triplet 1, 2, 3, perempuan 1, 2, 3, lelaki with the same faces, with the same ciri physical. Okey, bagi kembar tidak seiras, kemungkinan jantinanya berbeza. Okey, satu lelaki dan seorang lagi perempuan. Dan yang ini kalau kita tengok fizikal dia, mukanya tidak sama kerana dia mempunyai kandungan genetik yang berbeza kerana disenyawakan oleh dua sperma yang berbeza ke atas dua ovum yang berbeza. Okey, sekarang kita bincang pula kembar siam. Okey, kembar siam adalah sebenarnya kembar seiras. Macam kita bincang tadi, kembar seiras adalah satu ovum disenyawakan oleh satu sperma, kemudian embrionya terpisah. Okey, untuk kembar seiras. Tapi somehow, untuk kes kembar siam, okey, Siamese twin, embrio yang terpatutnya terpisah tadi tidak terpisah selengkapnya dan ia melekat pada bahagian tertentu. Jadi apabila ia berkembang, ia menjadi kembar siam yang melekat pada mana-mana bahagian badan kembar tersebut. Contohnya ia melekat di bahagian kepala. Ada juga kembar yang melekat di bahagian abdomen, ada juga yang melekat di bahagian pinggul, yang mana ia akan ada yang berkongsi organ. Okey, dan ia mempunyai satu plasenta yang sama tetapi tali pusat yang berbeza. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, kembar siam adalah kembar seiras yang tidak terpisah sepenuhnya semasa pembahagian satu embrio. So, ia mungkin melekat pada kepala, dada, abdomen dan juga punggung. Dan mereka mungkin juga berkongsi organ dalaman seperti jantung, hati, otak dan organ pembiakan. Mereka boleh dipisahkan secara pembedahan sekiranya lekatan tidak rumit dan tidak berkongsi organ dalaman. Okey, Raja menunjukkan beberapa pasangan kembar siam. Yang ini dia bercantum di bahagian abdomen. Okey, yang ini juga bercantum di bahagian abdomen. Okey, pasangan ini bercantum di bahagian kepala. Okey, dan pasangan ini bercantum di bahagian pinggul. Okey, so ada bahagian yang dia berkongsi. Contohnya dia hanya mempunyai 1, 2 dan 3 kaki, manakala kaki yang ketiga ini mungkin tidak berfungsi. Okey, tengoklah ada beberapa jenis kembar siam yang terbentuk.
Okay, now kita akan bincangkan peranan plasenta dalam perkembangan fetus. Okay, what is placenta? Okay, placenta adalah struktur yang tisu-tisunya terbentuk daripada sel-sel fetus dan ibu. Okay, so placenta, okay, kalau rajah ni kalau kita lihat dia terdiri daripada dinding ataupun endometrium, kapilari darah ibu dan juga ada tisu-tisu fetus. Okay. Ia mula terbentuk apabila embrio menempel sepenuhnya pada endometrium dan pertukaran bahan berlaku di plasenta melalui proses resapan. Okay. Plasenta akan disambungkan ke fetus oleh tali pusat. Okey, yang inilah tali pusat. Okey, yang ini adalah plasenta. Okay, plasenta yang ni. Okay, bersambung dengan tali pusat kepada fetus tadi, dan plasenta tadi, tali pusat tadi dia mengandungi vena tali pusat dan arteri tali pusat. Okey, dan peranan vena tali pusat adalah membawa, vena membawa darah beroksigen dari plasenta ke fetus. Okey, dari plasenta ni yang dia melekat dengan endometrium ibu, okey, yang dia berhubung dengan endometrium ibu, dia membawa darah beroksigen ke fetus tadi, okey, melalui vena. Okey, melalui vena terbalik dengan ibu. Okey, ibu darah beroksigen dibawa oleh kapilari darah. Dibawa oleh arteri, salur arteri. Tapi apabila di dalam tali pusat, yang darah beroksigen dari plasenta dibawa ke fetus melalui vena tali pusat. Okey, manakala peranan arteri tali pusat adalah membawa darah terdioksigen dari fetus ke plasenta. Okey, jadi untuk pengaliran ataupun kandungan darah yang dibawa berbezalah. So daripada fetus, darah terdioksigen, pergi hantar ke plasenta untuk disingkirkan ke ibu ataupun ke ibu tadi melalui arteri. Okey, so arteri bawa darah terdioksigen ke vena ibu. Manakala daripada arteri ibu, darah beroksigen masuk ke dalam vena. So kalau kita tengok dia punya pengaliran samanya dari arteri ke vena, dari arteri ke vena. Okey, cuma fungsi dia telah menjadi berbezalah. Vena tali pusat membawa darah beroksigen, manakala arteri tali pusat membawa darah terdioksigen. Okey, berbeza dengan arteri dan juga vena ibu tersebut. Okey, rajah menunjukkan kedudukan plasenta. Okey, kalau kita lihat ni adalah bahagian plasenta yang bersambung dengan tali pusat ke fetus di dalam kantung amnion, okey, yang dilindungi oleh bendalik amnion. Okey, dalam ni ada bendalik amnion. Ni bendalik amnion. Okey, di ruang ni. Okey, kita ada bendalik amnion dikeliling bayi tadi ataupun fetus tadi. Okey, ni semua bendalik amnion. Okey, dan fungsi bendalik amnion adalah untuk menyerap hentakan dan melindungi fetus dari kecederaan. So maknanya bila bahagian uterus ibu ini mengalami impak yang kuat, ia akan melindungi bayi tadi ataupun fetus tadi di dalam uterus. So ini adalah cecair ataupun bendalik amnion ataupun kita panggil sebagai air ketuban, yang melindungi bayi. Kemudian kalau kita lihat pula
pengaliran ataupun pergerakan oksigen, darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Okey, kita lihat dibesarkan bahagian ni, dibesarkan bahagian plasenta. So plasenta tadi dalamnya ada bahagian capillary ibu. Okey, nampak ni endometrium. Di bahagian endometrium ni adanya jaringan kapilari darah ibu, adanya arteri ibu dan juga vena ibu. Okey. So kalau kita tengok daripada arteri ibu, darah beroksigen mengalir, darah beroksigen mengalir melalui kapilari, berlakunya proses pertukaran gas, mana oksigen akan meresap keluar ke dalam vena tali pusat. Okey, nampak dia akan meresap ke dalam vena tali pusat. Oksigen tadi, okey, dia meresap keluar masuk dalam vena tali pusat. Okey, so daripada sini lepas proses resapan ringkas, kalau kita lihat darah beroksigen tadi diangkut, okey, sepanjang vena tali pusat untuk dihantar ke fetus. So, fetus menerima darah beroksigen ataupun menerima oksigen dari vena tali pusat, okey, dan sampai di fetus proses pertukaran gas berlaku lagi. So, fetus mendapat oksigen melalui vena tali pusat. Okey, dan apabila fetus menghasilkan karbon dioksida, okey, ataupun bahan kumur, apa berlaku daripada arteri daripada fetus tadi, darah terdioksigen ataupun karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam arteri tali pusat. Okey, arteri tali pusat ni akan melingkari vena. Okey, so masuk dalam arteri tali pusat, okey, yang melingkari vena macam ni. So dia akan buat laluan. Okey, so darah terdioksigen tadi atau yang mempunyai karbon dioksida yang banyak, kemudiannya akan dihantar okey ke bahagian plasenta dan karbon dioksida akan meresap keluar masuk ke dalam vena ibu. Okey, vena ibu. Jadi vena ibu akan mengangkut darah terdioksigen, okey, yang mana ia dihantar dari fetus melalui arteri tali pusat. Okey, dan kalau kita lihat terdapatnya okey, kita lihat dekat bahagian antara kapilari ibu daripada salur-salur darah ibu ni, okey, dan juga salur-salur darah, okey, kapilari darah pada bayi, okey, kapilari darah fetus dan kapilari darah ibu, okey, sistem peredaran darahnya dipisahkan oleh satu membran vilus, okey, yang sangat nipis, nampak dipisahkan. So maksudnya dekat sini sistem peredaran darah ibu adalah terpisah daripada sistem peredaran darah fetus oleh satu membran yang sangat nipis dibina daripada vilus tadi, okey, vilus trophoblast. Okey. Dan apakah kepentingan perpisahan ni? Maknanya darah fetus dan darah ibu tidak bercampur. Kita akan bincangkan dia punya kelebihan ataupun kebaikan dua darah ini tidak bercampur. Okey, sebelum kita bincangkan lebih lanjut, okey, tentang pemisahan ataupun darah yang tidak bercampur tadi, kita tengok dulu apakah bahan selain oksigen yang diangkut oleh vena tali pusat. Okey, vena tali pusat kita tahu dia bawa darah beroksigen, okey, oksigen. Dia juga membawa air, glukosa, asid amino, garam mineral, vitamin dan hormon. Okey, manakala arteri tali pusat yang membawa darah terdioksigen, selain dia membawa karbon dioksida, ia juga membawa bahan buangan bernitrogen. Okey, contohnya uric acid dan amonia. Ia juga membawa
urea. Okey, cumanya kita lihat pengaliran daripada fetus ke ibu ke fetus ini dia menggunakan dua salur darah yang berbezalah antara ibu dan anak ataupun fetus. Okey, kita lihat pula fungsi plasenta secara khususnya untuk perkembangan fetus sehingga proses kelahiran. Okey, yang pertama, plasenta adalah tempat pertukaran nutrien dan juga gas respirasi serta bahan kumuh antara fetus dengan ibu melalui proses resapan. Kita dah bincang tadi, oksigen meresap dari ibu ke dalam aliran darah fetus, manakala karbon dioksida dari fetus meresap ke dalam sistem peredaran ibu. Begitu juga dengan keperluan dan juga bahan kumuh. Yang kedua, fungsi plasenta adalah bertindak sebagai kelenjar endokrin yang akan merembeskan estrogen dan progesteron selepas 3 atau 4 bulan mengandung ataupun kehamilan berlaku. Seperti yang kita bincang dalam tajuk 4.2, apabila corpus luteum selepas 3 hingga 4 bulan, corpus luteum akan merosot, tapi peranan corpus luteum itu diambil alih oleh plasenta yang mana ia akan merembeskan sedikit estrogen dan juga progesteron untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium, dinding uterus sehingga dari 3 atau 4 bulan tadi sehingga proses kelahiran. Yang ketiga, peranan plasenta adalah untuk membezakan tekanan darah fetus dengan darah ibu. Tekanan darah fetus dengan tekanan darah ibu untuk memelihara kapilari darah fetus yang sangat nipis daripada pecah apabila tekanan darah ibu yang tinggi dari arteri ibu yang tinggi itu menghantar oksigen ke dalam vena tali pusat. Yang keempat, plasenta memberi perlindungan separa terhadap bahan seperti dadah, alkohol, kafein, nikotin, virus HIV dan virus rubella. Yang mana sekiranya bahan-bahan ini memasuki darah fetus, ia akan memberi kesan kepada perkembangan fetus. So virus HIV dan juga virus rubella sebenarnya tidak boleh merentas ataupun dilindungi daripada merentasi ke dalam darah fetus. Dan yang keempat, plasenta menghalang pencampuran darah fetus dan darah ibu. Itu dia antara fungsi-fungsi plasenta semasa perkembangan fetus sehingga proses kelahiran berlaku. Untuk soalan 27, soalannya ialah mengapa membran vilus memisahkan sistem peredaran darah fetus dari sistem peredaran darah ibu. Soalannya kenapa kedua-dua sistem ini dipisahkan. Terangkan mengapa fetus mempunyai sistem peredaran darah yang berbeza dari ibunya. Yang pertama, untuk melindungi fetus dari tekanan darah ibu yang tinggi yang mana boleh memusnahkan kapilari fetus ataupun memecahkan kapilari fetus. Yang kedua, menghalang bahan toksik tertentu daripada memasuki darah fetus daripada darah ibu. Yang ketiga, menghalang patogen seperti virus yang kita sebut tadi daripada ibu memasuki fetus. Dan yang keempat, menghalang penggumpalan darah fetus jika kumpulan darah ibu berlainan dengan kumpulan darah fetus. Contohnya, ibu mempunyai kumpulan darah O, apabila berkahwin dengan lelaki yang mempunyai kumpulan darah B, ada kemungkinan fetus itu mempunyai kumpulan darah B. So,
ibu dan fetus tadi mempunyai kumpulan darah yang berlainan. Okey, sekiranya ini berlaku, akan berlaku penggumpalan darah. Jadi apabila kita pisahkan, okey, apabila sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu adalah terpisah oleh membran villus, maka ia dapat menghalang penggumpalan darah fetus, okey, bagi kumpulan darah ibu yang berlainan dengan darah fetus. Okey, so itu sahaja perbincangan tentang part point 3, okey, daripada perkembangan zygote, okey, yang mana kemudian kita membincangkan kembar, jenis-jenis kembar, dan akhirnya kita membincangkan plasenta dan peranannya kepada fetus. Okey, so perbincangan tentang 4.2 sampai ke hujungnya. Okay, jadi pelajar diminta untuk melengkapkan soalan 21 di muka surat 140 dan soalan 22, soalan 23 dan 24 di muka surat 141, soalan 28 di muka surat 144 dan soalan 29 di muka surat 145. Okey, so tugasan ini perlu dilengkapkan, maka selesailah perbincangan tajuk 4.3 iaitu perkembangan zygote. Okey, so untuk tajuk yang berikutnya kita akan bincangkan dalam video-video yang berikutnya. Okey, so setakat itu sahaja perbincangan tajuk 4.3. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.